Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu pada hari ini. Saya Ustaz Azwan bin Yuha. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan ibadat di bawah tajuk baligh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Jadi tajuk kita hari ini adalah baligh. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan baligh? Baik, hari ini kita tengok pada pengertian baligh. Baligh dari segi pengertian terbagi kepada dua, iaitu pada bahasa dan pada istilah. Pengertian baligh pada bahasa artinya ialah sampai atau jelas. Manakala pengertian baligh pada istilah, satu tahap umur manusia sudah sampai atau jelas dari segi jasmani, rohani, akal dan emosi untuk menerima dan mengamalkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangannya. Baik, seterusnya perkembangan umur manusia menurut Islam. Baik, jadi kalau lihat pada rajah atas ni, okey, ini adalah perkembangan umur manusia menurut Islam. Okey, daripada yang pertama, bayi 1 hari hingga 2 tahun. Seterusnya, kanak-kanak 2 tahun hingga 8 tahun. Kemudian, remaja 9 hingga 15 tahun. Diikuti oleh umur belia 16 hingga 21 tahun. Dan dewasa lebih 22 tahun. Baik, seterusnya kita lihat perbezaan mumayyiz dan baligh. Apa itu mumayyiz dan baligh? Baik, yang pertama mumayyiz. Mumayyiz bermula dari umur 5 hingga 6 tahun. Okey, mumayyiz ni adalah peringkat kanak-kanak mula tahu membezakan yang baik dan buruk, salah dan betul, berguna dan mudarat. Jadi sekiranya awak ni sudah tahu membezakan antara perkara-perkara yang baik ataupun perkara yang buruk, perkara yang salah, perkara yang betul, jadi awak ni dikira sebagai mumayyiz. Okey, manakala baligh pula adalah bermula dari umur 9 hingga 15 tahun. Okay. Baligh ni adalah satu peringkat telah cukup umur sebagai permulaan dewasa yang wajib menanggung kewajipan hukum syarak, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadinya kategori baligh ni macam abang-abang awak, kakak-kakak awak ataupun macam saya sendiri, segala tanggungjawab untuk solat, puasa, bayar zakat, pergi haji, itu semua dah wajib bagi kami yang baligh ni untuk melakukan tanggungjawab tersebut. Dan sekiranya kami tidak melakukannya, kami telah melakukan dosa. Jadi itu baligh dan beza dengan mumayyiz. Mumayyiz ni masih lagi belum sampai tahap baligh. Maksudnya belum wajib lagi. Tapi kalau baligh, kalau segala suruhan Allah yang wajib dia tak buat, maka dia berdosa. Begitu juga dengan larangan Allah, sekiranya dia melanggar ataupun melakukan larangan Allah, maka dia telah berdosa. Baik, seterusnya, apa dia tanda-tanda baligh? Baligh berbeza bagi seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Bagi lelaki, tanda-tanda baligh adalah keluar mani melalui mimpi atau jaga
dengan adanya syahwat. Manakala bagi perempuan, tanda-tanda baliknya adalah dengan kedatangan haid. Yang lepas kita dah belajar apa itu haid, nifas dan istihadah, darah kotor yang keluar daripada rahim perempuan, itu haid. Seterusnya, yang ketiga, bagi yang tiada tanda keluar mani atau kedatangan haid, maka ia akan dikira balik apabila berumur 15 tahun. Sekiranya lelaki ataupun perempuan ni tadi tak ada tanda-tanda keluar mani ataupun kedatangan haid sampailah dia berumur 15 tahun, dan apabila dia telah sampai umur 15 tahun, maka dia telah dikira sebagai baligh secara purata umurnya. Jadi walaupun tak ada tanda-tanda baligh ni tadi pada tempoh sepanjang dia berumur 9 hingga 15 tahun tadi, tapi apabila dia telah sampai umur 15 tahun, maka secara automatik dia akan dikira sebagai baligh, sama ada lelaki ataupun perempuan. Baik, seterusnya, tanda-tanda dari segi jasmani. Tanda-tanda dari segi jasmani adalah tanda-tanda dari segi luaran seorang lelaki ataupun seorang perempuan yang menunjukkan dia telah mencapai baligh. Baik, bagi lelaki, suara akan mula pecah atau parau. Jadi kalau awak dengar abang-abang, kakak-kakak, suaranya mula besar, mula bertukar, dah tak suara macam kanak-kanak, maka itu telah mencapai umur baligh, telah mencapai baligh. Manakala seterusnya, bagi lelaki sahaja, tumbuh misai, janggut, dan juga bulu pada bahagian kemaluan. Itu tanda yang ketara bagi seorang lelaki. Kanak-kanak tak ada misai, tak ada janggut dan tak ada bulu pada bahagian kemaluan. Jadi ini tanda yang kita boleh nampak secara luaran pada seorang lelaki yang telah baligh. Macam saya ada janggut, saya ada misai. Kalau saya cukur, dia akan tumbuh balik. Jadi itu dari segi jasmani, saya telah mencapai umur baligh. Seterusnya bagi perempuan. Perempuan pada perubahan fizikalnya adalah kita nampak seperti pembesaran payudara dan juga punggung. Kanak-kanak perempuan kita tak boleh bezakan. Kalau dia rambut pendek, kita tak boleh bezakan dia lelaki ke perempuan. Tapi apabila perempuan telah mencapai umur baligh, ada perubahan pada segi fizikalnya, iaitu pembesaran payudara dan juga punggung. Kemudian yang kedua, sama juga macam lelaki tadi, akan tumbuh bulu pada bahagian kemaluan. Dia akan tumbuh bulu pada bahagian kemaluan, ketiak dan juga bahagian faraj. Tapi dia tak tumbuh misai ataupun janggut. Perempuan tak tumbuh misai dan juga janggut. Kalau tumbuh, itu bukan perempuan. Baik, seterusnya kita akan pergi pada ciri-ciri orang yang baligh. Apa dia ciri-ciri orang yang baligh? Dekat sini disenaraikan 5 ciri orang yang baligh. Yang pertama, dapat berfikir secara matang. Yang kedua, dapat membezakan dan menilai perkara yang baik dan buruk, manfaat dan mudarat. Yang ketiga, sudah boleh menjangka perkara yang akan terjadi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Yang keempat, mempunyai kewajipan dan rasa tanggungjawab terhadap tuntutan syarak pada diri dan keluarga. Dan yang kelima, mempunyai matlamat hidup untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi ada info sedikit tentang akil baligh. Apakah dia? Info akil baligh adalah satu peringkat kematangan di mana tubuh badan akan berubah dari segi dari seorang kanak-kanak kepada seorang dewasa. Seseorang yang telah baligh akan dikira dosa dan pahalanya, dan setiap perbuatan yang dilakukan, sama ada baik atau buruk, akan ditanggung sendiri. Jadi macam awak ni, sekiranya awak ni masih lagi
belum ada perubahan dari segi jasmani macam saya ceritakan tadi, maksudnya awak belum lagi capai tahap baligh. Okey. Jadi sekiranya awak telah mencapai satu tahap baligh seperti kakak-kakak, abang-abang awak, mak ayah awak yang awak nampak. Okey. Jadi start dari situ, bermula dari situ, awak dah mula tanggung segala dosa dan juga pahala berdasarkan tindak tanduk kelakuan awak yang awak lakukan tadi. Jadi macam mana nak cari seorang menjadi seorang yang baligh? Jadi awak boleh ikut kriteria ataupun ciri-ciri yang disenaraikan seperti di atas. Baik, seterusnya kita lihat apa dia perkara-perkara ataupun amalan-amalan yang boleh dilakukan setelah mencapai umur baligh. Baik, jadi kat sini ada 6 senarai atau contoh amalan-amalan yang boleh dilakukan setelah mencapai umur baligh. Baik, yang pertama, melatih mengamalkan solat bersendirian dan berjemaah serta melatih diri berpuasa. Okey, kerana kita tahu solat adalah salah satu daripada tanggungjawab yang wajib, terutamanya solat fardu. Jadi sebagai seorang yang telah mencapai umur baligh, seharusnya tidak meninggalkan solat kerana ia adalah satu tanggungjawab, dan sekiranya kita meninggalkan dengan sengaja, ia akan jatuh kepada dosa. Baik, seterusnya yang kedua, berlatih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir dan doa. Jadi apabila kita telah biasa melakukan amalan-amalan zikir dan banyakkan berdoa sejak sebelum akil baligh lagi, jadi benda ini akan jadi kebiasaan pada diri kita setelah mencapai umur baligh. Kemudian yang ketiga, belajar membaca Al-Quran dan perkara-perkara fardu ain. Baik, sekiranya kita telah mencapai umur baligh, bacaan-bacaan Al-Quran kita pun sepatutnya telah menambahkan satu tahap yang lebih baik daripada bacaan yang telah kita baca sebelum ni. Baca Al-Quran dengan bertajwid, baca Al-Quran dengan penuh tartil, penuh adab dan sebagainya. Baik, seterusnya yang keempat, belajar hidup dalam masyarakat dengan berakhlak mulia terhadap Allah, Rasul dan ibu bapa. Jadi apabila kamu telah mencapai umur baligh, kamu akan berdepan dengan masyarakat yang lebih besar lingkungannya apabila awak mula pergi bertemu orang di pasar, di kedai, di sekolah maupun di mana-mana tempat yang lebih ramai orangnya. Seterusnya, yang kelima, menerima nasihat yang baik dari orang lain dan berlatih berkomunikasi dengan bahasa sopan. Yang keenam, berlatih melakukan kerja yang boleh disumbangkan dalam keluarga dan masyarakat. Banyakkanlah melakukan perkara-perkara yang boleh membantu di dalam keluarga ataupun membantu masyarakat di luar sana. Seterusnya, baik, taklif. Apakah yang dimaksudkan dengan taklif? Taklif pada bahasa bererti pembebanan. Erti taklif pada istilah ialah menerima tanggungjawab dan kewajipan sebagai seorang Islam. Setelah baligh, kita berkewajipan untuk mematuhi semua hukum syarak, iaitu wajib, haram, sunat, makruh dan harus. Kita juga mempunyai pelbagai tanggungjawab, antaranya yang pertama, wajib melakukan amalan fardu ain, iaitu solat dan puasa. Yang kedua,
wajib menuntut ilmu. Yang ketiga, wajib melakukan suruhan fardu kifayah yang bersesuaian dengan peringkat umur dan bertanggungjawab mengikut syariat Islam. Dan yang keempat, wajib meninggalkan perkara yang dilarang oleh Islam seperti mencuri, meragut, berzina dan maksiat lain. Dan yang terakhir, wajib menutup aurat. Jadi apabila seseorang telah mencapai umur baligh, maka ini adalah pembebanan ataupun tanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan ke atas seseorang yang telah baligh. Jadi sebagai seorang Muslim yang telah baligh, inilah perkara-perkara yang perlu kita lakukan ataupun yang perlu kita tinggalkan, sebab ianya akan memberi kesan kepada diri kita sebagai seorang Muslim, sama ada meninggalkan dosa atau menambah pahala kepada diri kita sendiri. Baik, sekian sahaja untuk video untuk kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.